Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'izam wa ila masyayikhina wal muslimina ajma'in, khususan ila walidina wa auladina wa usratina wa qarabatina ajma'in, khususan ila hajatina wa maqsudina, khususan ila sayyidina wa shaykhina shaykh wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilayhim ajma'in. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mustaghfirin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna minal muwahhidin wa ja'alna minal muhtadin wa ja'alna minal mukhlisin lahuddin wa ja'alna minal 'arifin wa ja'alna min ibadika as-salihin wa ja'alna minal muttaqin. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada. Allahumma rabbana 'alaika bil yahudi. Allahumma 'alaika bil yahudi. Allahumma rabbana 'alaika bil yahudi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita sambung bacaan kitab kita. Kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati. Kita masih lagi pada pendahuluan kitab, muka surat 4. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, firman Allah ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 65. Artinya pada hari kiamat mencap oleh Allah Ta'ala atas segala mulut mereka itu. Maksud kata mencap ni, Allah Ta'ala menutup sebagai penutup yang tak boleh dibuka-buka. Ibarat kata, bahasa kita sebut hari ni welding. Welding sampai tak boleh buka tu kata nakhtimu.
khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala menutup, ya, menutup hati mereka. Khatamah ni mana menutup, sekira-kira tak boleh dibuka-buka lagi dah. Welding tak dibuka lagi dah. Atau kata nakhtimu, mencap, mana kata menutup. Artinya menegah ia akan dia daripada bercakap. Allah menegah. Jadi daripada bercakap, daripada bercakap, yakni daripada mempertahankan diri mereka. Di dunia dia boleh berkata, boleh bercakap untuk mempertahankan diri. Dia boleh masuk mahkamah, dia boleh tipu hakim, dia boleh beli hakim, dia boleh upah lawyer. Tapi di akhirat tak boleh. Di akhirat nakhtimu ala afwahihim. Berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu. Tangan-tangan kita yang akan bercakap. Dan mensaksikan oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengusahakan dia, yakni memperbuatkannya di dalam dunia. Kita nanti semuanya akan ditanya. Dan semua anggota tubuh kita akan bercakap apa yang kita buat di atas muka bumi. Mulut tak boleh cakap. Mulut yang kuat membohong. Di akhirat tak boleh nak cakap dah. Yang lain-lain semua dah bercakap. Daripada mata, telinga, hidung, tangan, kaki, lidah, semuanya bercakap. Apa kita tengok, apa kita buat, apa kita dengar, apa kita sebut, apa kita ambil hak orang, apa kita guna kaki berjalan pergi ke mana. Semua tu masa hidup di dunia kita kontrol dia. Tapi masa di akhirat dia buka habis semua tembelang kita. Inilah dia. Allah Ta'ala dia cop mulut kita tak boleh bercakap, tapi yang lain semua boleh bercakap. Hari ni kita boleh sembunyi salah kita. Tapi di akhirat Allah Ta'ala tak boleh sembunyi dah. Semua tu akan bercakap. Itu makna dia. Maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Apa yang kita buat dulu semua dia bercakap habis. Dan dia bercakap tu bukan hanya dengan Allah, tapi semua orang bakal dengar. Dia ada isteri, dia ada mak ayah, dia ada anak, dia ada kawan, dia ada saudara. Semua orang bakal dengar. Semua orang akan mendengarnya. Tapi semua masing-masing dengan hal masing-masing. Aku pun ada salah. Tak boleh nak gelak kat kawan, tak boleh. Dunia kita boleh gelak kat kawan. Tapi di akhir tak boleh gelak ada tuan-tuan. Dia pun ada masalah. Kita pun ada salah. Dia ada salah. Kita pun ada salah. Masing-masing dengan hal masing-masing. Masing-masing akan rasa takut menangisi hal keadaan masing-masing. Ni kata yaumil hisab. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Apa yang kita dah buat masa hidup di dunia. Belum kita dicabut nyawa oleh Allah Ta'ala, lebih baiklah kita kembali kepada Allah. Dengan bertaubat, dengan taubat. Apa dikehendaki oleh Allah Ta'ala menjadi baik, duduk pada siratal mustaqim. Timbul dalam hatinya keinginan yang kuat untuk bertaubat. Keinginan yang kukuh untuk bertaubat. Kalau hati kita itu rasa nak taubat, itu maknanya Allah Ta'ala sudah mensejahterakan kita. Dalam hadis, kitab hadis Jam'us Saghirah, dia kata apa? Ya Muhammad, khabarkan olehmu kepada umatmu, terlebih dahulu aku memberi salam kepada orang-orang yang ingin bertaubat kepadaku. Kita yang rasa nak taubat ni sebenarnya Allah Ta'ala sayang kita. Allah Ta'ala bagi salam kepada kita.
Maknanya Allah Ta'ala mensejahterakan kehidupan kita itu dengan rasa nak bertaubat. Alhamdulillah, syukur tuan-tuan. Kalau kita ada rasa nak taubat. Kalau sampai dah tua tak reti nak pergi masjid lagi, tak reti lagi nak bertaubat, maknanya kalau tidak dengan rahmat Allah, tempatnya di dalam azab. Wal-iyazubillah. Kita ni kalau nak cakap dengan orang, jangan sebut kompon neraka, tak boleh. Ya, dalam kaedah ilmu tauhid, tak boleh kita nak kata engkau ni kompon masuk neraka pasal tak solat. Tak boleh. Tu jadi jahat adab dengan Allah Ta'ala. Sebab yang mengkompomkan tu bukan kita. Ya, yang mengkompomkan tu Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, menyalahi hadis Nabi. Hadis Nabi kata, qala Allah Ta'ala, inna rahmati ghulibat ghadabi. Nabi bersabda, Allah berfirman. Kalau kita dengar hadis Nabi bersabda, Allah berfirman, iaitu namanya hadis kursi. Hadis kursi ni ialah firman Allah Ta'ala yang terus ke dalam hati Nabi, tanpa huruf, tanpa suara. Kemudian Nabi faham apa maksudnya. Lalu Nabi mengolahkan dengan bahasanya sendiri. Itu namanya hadis kursi. Tak melalui Jibril. Terus Allah berfirman ke dalam hati Nabi. Ya. Maka keluarlah perkataan Nabi, inna rahmati ghulibat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku melebihi kemurkaanku. Maknanya orang yang buat dosa ni, banyak mana sekalipun dosa dia, dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala boleh memberi keampunan kepadanya, melainkan syirik. Sedangkan syirik itu pun, ya, Allah boleh ampun kalau Allah Ta'ala kurniakan hidayah, dia kembali kepada keimanan dan keislaman. Itu maknanya rahmat Allah melebihi kemurkaannya. Jadi tak boleh kita nak kata confirm masuk neraka kalau sesuatu, tak boleh, haram. Haram dalam bab ilmu tauhid, tak boleh. Dan haram juga pada bab ilmu tasawuf, sebab menyalahi adab dengan Allah. Maka tak boleh kita kata orang tak puasa, orang tak solat, confirm masuk neraka, tak boleh. Berdosa cakap dulu. Jadi kita nak cakap lagu mana? Nak dakwah orang supaya orang solat, orang puasa. Dia kata lagu ni. Ulama-ulama tauhid kata, kalau kita nak cakap kepada mereka yang sedemikian, berkatalah, kalau tidak dengan rahmat Allah, kamu akan disiksa. Gitu. Kalau tidak dengan rahmat Allah, kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Kena sandarkan dengan kalau tidak dengan rahmat Allah. Jangan kata kamu ni confirm masuk neraka, tu tak boleh. Tapi kalau orang buat taat, orang solat, orang pergi masjid, orang menuntut ilmu, kita kata kamu ni confirm ahli syurga, tak apa. Tu tak apa. Pasal benda baik, kita confirmkan dia masuk syurga, tak apa. Benda jahat tak boleh. Dia jahat adab dengan Allah. Kena jaga adab dengan Allah. Kita ni adab yang paling tinggi dan yang paling wajib kita jaga ialah adab dengan Allah Ta'ala. Adab dengan manusia, itu nombor 2. Ya, itu nombor 2. Jaga adab dengan Allah. Bila jaga adab dengan Allah tu, yang pertama kena faham tauhid. Ya, tauhid tu penting. Nabi kata, innallaha lam yafrid syai'an afdalu minat tauhid. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memfardukan sesuatu yang lebih utama daripada tauhid. Kata ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal dikehendaki dalam agama itu ialah mengenai Allah dulu. Mengenai Allah itulah ikhlas. Tidak mengenal Allah. Macam mak kita dengan kita dengan mak kita. Kita tak akan tolong
mak kita dengan sebenar-benar pertolongan. Kalau kita tak kenal, itu mak kita. Barangkali kita cuma sedekah ke dia RM10. Pasal apa? Pasal kita kesian ke dia, simpati ke dia. Dia duduk tepi bank, jual keropok. Bukan? Jadi kita nak tinggi dia, tak sampai hati tengok tua macam mak kita. Kesian kat dia. Kita pun pergilah beli keropok satu RM20, lebih RM10 dia ambil lah kat masjid. Pasal apa? Pasal kita simpati. Tapi sekat tu buat. Tapi kalau mak kita ada lagu tu, kita tak pernah lama tak jumpa mak kita, dah 10 tahun, tiba-tiba tengok mak kita dah jual keropok tepi bank. Kita bawa Ferrari. Duit, Nabi. Dah, ni mak kita tuan-tuan. Kita dukung dia bawa masuk Ferrari, keropok tu kita sedekah ke orang. Kita belah mak kita. Dan kita jaga mak kita. Mak jangan duduk jual keropok dah, duduk dengan saya. Biar saya jaga mak sampai saya mati dulu. Bukan mak mati, biar saya mati dulu. Mak jangan mati lagi. Pasal apa kita kata lagu tu? Pasal kita sayang mak kita. Pasal apa kita sayang mak kita? Pasal kita kenal tu mak kita. Maka kita tolong dengan ikhlas. Ikhlas tu datang daripada mana? Kenal tu mak kita. Begitulah kita ikhlas dengan Allah, datang daripada ma'rifatullah. Al-ikhlasu wa ma'rifatullah. Ikhlas itu ialah mengenal Allah. Tak akan jadi ikhlas kalau tidak mengenal Allah. Sebab tu dia suruh awwaluddin ma'rifatullah. Orang kata tu kata ulama. Kata setengah ulama itu hadis. Jadi khilaf. Khilaf. Setengah ulama kata itu hadis daripada hadis yang panjang. Maka dibacakan pendek. Maka kata seorang ulama tak berjumpa matanya. Maka dia katakan itu kata ulama. Namun ada pula ulama kata ada perkataan itu dalam hadis. Ya, ada perkataan itu dalam hadis. Jadi kita tawakuf pada Allah. Sebab ada bukan bersalahan, kita tawakuf. Kita bukan ulama hadis. Kan? Kita bukan pakar hadis. Kita cuma tahu beberapa hadis saja, tu pun tak tahu rawinya. Jadi orang dulu-dulu ni apa sampai ratusan ribu hadis serta dengan rawinya. Maka kita jangan komplain mereka. Jangan aktif. Jangan aku tak erti. Walaupun sesama ulama hadis tu ada bersalahan pendapat. Ulama ni kata ini hadis dhaif. Ini ulama ni kata pula ini yang sahih. Ada setengah ulama kata pula ini yang maudhu'. Maka itu adalah hasil ijtihad mereka. Kalau betul ijtihad mereka, 2 pahala. Salah ijtihad mereka, 1 pahala. Dapat juga pahala. Pasal mereka bersungguh-sungguh dalam nak meletakkan status sesebuah hadis. Maka mereka tak berdosa. Yang berdosa ni apa dia? Kita. Kau pandai-pandai cakap macam kita ni ulama hadis. Ni yang salah. Patutnya nak cakap hadis ni sahih ke, dhaif ke, maudhu' ke, apa ke, kena sandarkan. Kata Imam Bukhari, hadis ini sekian-sekian. Kata Imam Muslim, hadis ini sekian-sekian. Kata Imam Nawawi, hadis ini sekian-sekian. Kita sandarkan kepada imamnya siapa. Jadi bukan kita menghukum status hadis tu. Kita bersandarkan orang yang merawinya. Jadi kita selamat. Selamat daripada memperkatakan barang yang kita tidak tahu. Jangan cakap benda yang kita tidak tahu. Ya. Jadi kalau kita cakap benda yang kita tak tahu, itu akan meletakkan kita dalam al-falaq. Apa dia al-falaq? Kawah api neraka. Hari-hari kita baca bukan? Qul a'udzu birabbil falaq. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada al-falaq. Apa dia al-falaq? Kawah api neraka. Jangan duk suka-suka dia sebut hadis ni maudhu', hadis ni ya. Biasanya ada
Puak-puak yang duk condemn hadis ni, dia kata, dia ni maudhu. Jangan kita kata dengan terikut dengan puak Wahabi. Wahabi ni puak ni yang mula-mula dulu condemn hadis ni. Kita jangan terikut dengan dia. Kita kata kita tak tahu tawakkul pada Allah. Maudhu ke, sahih ke, hasan ke, mutawatir ke. Hadis ni ada 25 hadis. Ada 25 jenis, ya. Ada 25 jenis disebutkan dalam kitab Mustalah Hadis. Antara ilmu yang paling payah mengaji, ilmu Mustalah Hadis. Susah nak ingat kaedah tu. Kadang-kadang budak-budak memang tak pada pasal duk ngaji Mustalah Hadis. Susah ngaji dia. Baik. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum. Sudah mata dah kelabu. Sama'ukum wala absarukum wala juludukum. Artinya, dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada mensaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu, dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali, yakni bertaubat dengan taubat nasuha. Ada tak taubat tak nasuha? Taubat ni nasuha. Tak boleh taubat separuh, tak taubat separuh. Aku taubat tak nak dah tinggal puasa. Semayang tidak fikir dulu. Tak boleh lagu tu. Dia taubat ni kena taubat semua. Taubat ni kena taubat semua. Dulu kita dah cerita makna taubat itu kembali mentaati perintah Allah. Dalam arti kata yang lebih tinggi, kembali kepada ma'rifatullah. Maka taubat tadi, walaupun kita masih terasa nak buat dosa ni. Dosa ni kalau aku taubat apa besok kumpul buat balik. Pasal apa? Duduk depan mata. Tak tengok pun tak boleh. Rugi pula ada. Bukan? Sebab tu kita ni kena duduk beruzlah. Apa dia? Dipandang berdosa tak pandang orang lain. Dipandang berdosa tak pandang rugi besar. Bukan? Betul ya? Pasal apa? Pasal apa dia kata kena taubat juga? Walaupun kita tahu benda ni kita susah nak tinggal, kena taubat juga. Kerana mudah-mudahan dengan taubat kita yang terakhir itu, besok tak ada pihak kerja, mati dulu lepas sembahyang subuh. Mati husnul khatimah. Mati dalam taubat. Sebab dia belum mengulangi dosa, maka terampun dosa-dosa yang lama. Itulah rahmat Allah. Itulah rahmat Allah. Jadi walaupun hati kita masih terasa susah nak tinggal, ya, dosa apa? Dengarlah Ustaz. Tak boleh nak tinggal lah. Masuk kereta dia masih buka ni. Masyai tahu lah. Dia tak boleh nak tinggal lah. Taubat dulu. Mana tahu malam tu kita habis nyawa, mati sebagai seorang yang bertaubat pada Allah. Jadi kata Imam Ghazali, walaupun kita masih terasa nak buat, kita taubat juga sambil kita merayu dengan Allah agar Allah masukkan dalam hati kita rasa benci kepada maksiat yang amat sukar kita nak benci. Taubat dengan sungguh-sungguh, minta tolong Allah, ya Allah, aku nak tinggal maksiat ni tapi payah benar ya Allah. Tolonglah kurnia kepadaku hidayah taufikmu. Jadi aku benci maksiat ni. Aku taubat dari dosa-dosa yang lama. Kena sebut satu-satu dosa kita. Nak taubat ni kena sebut satu-satu. Apa dosa kita? Kita ingat yang paling besar dosa kita tu apa dia?
Lepas tu satu lagi. Lepas tu satu lagi. Sebut. Dulu aku ni ya Allah, hari-hari tinggal solat. Tapi hari ni ya Allah, aku bersyukur kau sudah masukkan dalam hatiku rasa menyesal. Dan kau telah gerakkan aku mengerjakan solat. Ampunilah dosa lama aku itu ya Allah. Aku taubat, aku takkan buat lagi maksiat tinggal solat. Terimalah taubat aku. Kemudian dosa yang lain pula. Sebut macam tu juga, merayu. Sampailah dosa kecil. Katalah malam tu kita mati dan tuan. Walaupun kita tak pernah solat dah 30 tahun, baru start kemarin bayang. Allah ampun semua dosa. Mati macam bayi baru lahir. Itulah rahmat Allah. Inna rahmati ghuribat ghadabi. Matinya husnul khatimah. Matinya sebagai orang yang bertaubat. Jangan jadi susah hati. Aku di neraka doa ampun. Pasal apa? Dulu dosa banyak. Dah. Kamu taubat hari ini, kamu mati besok, kamu jadi orang suci. Orang yang bertaubat dari dosa itu Nabi kata macam bayi yang baru lahir. Kalau dia mati besok, dosa lama terampun. Katalah dia tak mati lagi. Dia tak mati lagi besok. Ya, lusa boleh mati. Tapi belum dia mati, dia dah buat lagi satu dosa. Dosa apa? Dosa dulu ni dia taubat dah. Lepas tu dia terulang balik. Lepas tu dia mati tak ada taubat. Dia bawa satu dosa tu. Halin dah habis. Pasal dia dah bertaubat. Itulah makna inna rahmati ghulibat ghadabi tadi. Jadi kita ni kena taubat selalu. Kena taubat hari-hari ya. Nabi yang tak berdosa taubat sehari 70 kali. Kata setengah hadis 100 kali sehari. Tambah kita yang duk berdosa hari-hari ni bukan sembahyang tak khusyuk. Dosa sembahyang tak khusyuk ataupun kita tak tahulah banyak benar kan. Kita pernah taubat. Akal kita rasa puas hati dah, aku dah solat dah okey tu. Jangan ada rasa okey. Sebab solat itu la solatan illa khashi'an. Tak dinamakan solat melainkan khusyuk. Khusyuk ni siapa? Khusyuk ni nabi-nabi je. Rasul-rasul dan wali-wali Allah. Kita ni kuali-kuali ni. Jangan kata belum solat, tengah solat tu pun boleh lupa rakaat. Tehah pun kadang-kadang lupa. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia ingatkan bismillah. Ya? Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtum. 40 kali itu ulang dulu. Itu maknanya kita ni lah lalai. Solat kita tu tak nama solat lagi. Baru duk belajar. Baru duk training, tak nama solat lagi. Dia tak ada obat. Jangan kita rasa lega, puas hati dengan solat kita yang tak pernah khusyuk. Patutnya kita kena rasa sedih dan takut azab Allah. Sebab kita tu belum solat sebenarnya. Baru duk berlatih. Dalam solat ni ada 7 sifat bagi orang awam yang melepaskan diri daripada siksa. Ya, ada 7 sifat. Kalau tak ada 7 sifat ni, bermakna kita belum solat. Ini darjah orang awam, bukan orang khawas, bukan orang khawasul khawas. Ini orang awam macam kita ni, kena ada 7 sifat. Yang pertama, tazallulan. Cerita sikit bab solat. Yang pertama, tazallulan. Apa tazallulan? Tazallam alif. Tazallulan. Rasa hina diri. Bila? Masa belum takbir, duduk diri tegak. Rasa hina diri. Kita kena rasa kita ni hina macam mana? Hina pasal kita ni dosa hari-hari dia buat. Tapi rezeki Allah Ta'ala beri semua kita semua. Hak kita. Hak orang pun kita nak buat hak kita. Yang duduk di tangan orang pun kalau boleh kita nak juga duduk dalam genggaman kita. Itu namanya kita ni hina. Duk ambil rezeki Allah tapi duk lawan Allah hari-hari. Hina ada kita,
hina. Maka kita kena mengaku, ya Allah, aku ini hamba-Mu yang hina dina, yang ingin masuk ke gerbang istana-Mu. Tolong ya Allah, terimalah aku. Itu namanya tazallulan. Lepas tu barulah usalli. Itu dia hikmah Imam Syafi'i. Sebelum dia solat, dia baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Kemudian dia baca Qul a'udzu bi rabbin nas. Kemudian barulah usalli. Pasal apa? Nak bagi masuk rasa hina diri. Kemudian barulah yang kedua, tasliman. Apa tasliman? Rasa menyerahkan segala urusan hidup kepada Allah. Masa bila? Masa takbiratul ihram. Masa takbiratul ihram tu masukkan rasa tasliman. Allah yang gerakkan kita, bukan gerak sendiri. Mana kita serahkan kepada Allah. Ibaratnya orang sakit, naik kursi roda. Kita serah pada orang yang tolak kita. Kalau dia betul, sampailah kita ke hospital. Kalau tak betul, dia tolak kita masuk kaum. Kita nak buat apa? Tak boleh buat apa? Betul tak? Itulah ibaratnya. Serah pada Allah, pada menggerakkan solat kita. Jangan pandang kita solat, pandang Allah yang menggerakkan kita. Tasliman. Yang ketiga, takhaddu'an. Ain alif. Takhaddu'an. Khudu'. Apa dia khudu'? Bukan khudu'. Tabaddulan. Tabadzal lam alif. Tabadzal lam alif. Tabaddulan. Tabadzal lam alif. Tabaddulan. Yang pertama tadi tazallulan. Kemudian tasliman. Yang ketiga tabaddulan. Tabaddulan ni apa dia? Iaitu rasa rendah diri dengan Allah. Ini rasa rendah diri dengan Allah. Masa bila? Masa kita diri tegak. Kita baca Allahu akbaru kabira. Alhamdulillah katsira. Adab kita nak sembahyang ni, bila nak baca sesuatu dalam masa kita berdiri tu, Allahu akbar, jangan terus baca. Berhenti sebentar. Namanya saktah. Ya, saktah selepas takbiratul ihram. Kemudian baru baca doa kita. Allahu akbaru kabira sampai habis. Kemudian sebelum baca a'udzubillah, berhenti sebentar. Namanya saktah yang kedua. Kemudian baru baca a'udzubillah sampai habis. Kemudian sebelum baca Fatihah, baca saktah lagi satu. Diam sebentar, baru baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai waladdallin. Jangan terus amin. Saktah lagi satu. Diam sebentar. Masa itulah kita sunat baca Rabbighfirli waliwalidayya. Kemudian barulah baca amin. Lepas baca amin, saktah sebentar lagi sebelum baca surah. Kalau imam sunat dia panjangkan sedikit saktahnya, sekira-kira makmum habis baca Fatihah, baru dia baca surah. Dalam mazhab kita Syafi'i. Ya, melainkan mazhab Hanafi tidak. Mazhab Hanafi dah habis waladdallin, makmum amin, patut terus dia baca surah. Pasal apa? Pasal dalam mazhab Hanafi makmum tak wajib baca Fatihah. Maka dia dengan Fatihah imam dia duduk relax tengok ya. Dia baca Fatihah makruh. Kita mazhab Syafi'i wajib. Itulah sunat Pak Imam. Saktah diam sebentar, dia makmum baca Fatihah habis. Kemudian barulah Pak Imam baca surah. Dah habis dah baca surah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan turun rakaat, saktah lagi sekali. Diam sebentar, kemudian baru rakaat. Jadi ada berapa saktah semua? Ada 6 kan? Ada 6 saktah yang kita kadang-kadang terleka. Pasal apa? Pasal nak cepat. Ya. Baik, masa semua itu tadi hendaklah berada di dalam tabadzulan, rasa rendah diri dengan Allah.
Jangan kalut-kalut, jangan riak, takabur, ujub, sum'ah dan hubbud dunia. Kepala riak, takabur, ujub, semua tu ialah hubbud dunia. Tu Nabi kata hubbud dunia rasul khati'ah. Hubbud dunia itu, cinta dunia itu kepala segala kejahatan. Itu dia timbul riak, takabur, ujub, sum'ah dan berbagai-bagai lagi sifat-sifat tercela dalam hati. Wa'ayazubillah. Semua tu kena minta tolong dengan Tuhan, biar Allah Ta'ala hilang. Itulah kena baca dalam rendah diri, rendah hati dengan Allah. Jangan duk rasa kita ada solat dah, tak apa dah, jangan. Ya. Baik. Itu yang keberapa? 3. Yang keempat, ain alif. Masa bila takhaddu'an, masa rukuk. Apa dia takhaddu'an? Tetap hati dan diri di dalam mengingati Allah. Itu kata takhaddu'an. Tetapkan hati dan diri dalam mengingati Allah. Mengingati Allah yang menggerakkan kita solat. Bukan kita gerak sendiri, bukan. Kemudian yang kelima, takhasyu'an. Bila takhasyu'an? Masa kita sujud. Apa itu takhasyu'an ni? Ma fi qalbi ghairullah. Itu takhasyu'an. Tak ada dalam hati melainkan Allah. Jadi kalau kita tak dapat darjah itu, masa sujud itu, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, hadir dalam hati mohon pada Allah, ya Allah jadikan aku ini orang yang khusyuk dalam solat. Masa baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian yang keenam, taraghuban. Bukan tadauban. Taraghuban. Taraghib alif. Taraghuban. Apa dia taraghuban? Rasa seronok dan gembira dalam solat. Bila tu? Masa duduk antara dua sujud. Baca Rabbi firli. Itu hikmah dalam mazhab kita Imam Syafi'i ni. Dia kena baca 8. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Sambil baca doa tu sambil menghadirkan rasa taraghuban, rasa seronok solat. Jangan kalut. Dan yang ketujuhnya, tamalluqan. Apa tamalluqan? Rasa ingin solat lagi selepas solat ini. Rasa rindu. Tamalluqan ni rasa nak berjumpa Allah. Mana lepas solat nak solat lagi. Tak puas-puas rasa. Nak bagi salam tu rasa tak puas. Tak apalah bagi salam, nanti aku nak solat lagi. Itu kata tamalluqan, rasa rindu nak berjumpa lagi dengan Allah. Bila? Masa duduk tahiyat akhir. Itu dah 7 sifat dalam solat yang kena ada dalam Quran awal. Apa yang pertama? Saya ulangi. Tazallulan, tasliman, tabazzulan, takhaddu'an, takhasyu'an, taraghuban, tamalluqan. Dia kena ambil, baru dia boleh ingat. Dia tak ambil, hari ni dengar, keluar pintu. Baik. Nanti suruh Ustaz Ijlal tulis mana-mana dia dengan tu. Ya. Bagi seorang satu. Sambil solat, sambil kita ingat. Mudah-mudahan solat orang yang macam tu nanti dia hanya dihisab tapi tidak diazab. Dia hanya dihisab tapi tidak diazab. Kalau tidak yang macam tu, beratlah. Ya, beratlah. Tapi taklah seberat langsung tak solat. Tak solat ni menghampiri syirik. Tak solat ni menghampiri syirik. Solat tak khusyuk, taklah syirik. Tapi ada dosa dia. Dosa pasal tak ingat Tuhan. Dengan buat mudah dengan solat. Sempurna solat, sempurnalah yang lain. Ya. Nabi naik ke Arash. Dia naik apa? Dia naik Mi'raj. Satu kenderaan dari syurga yang didatangkan khas untuk Nabi. Namanya Mi'raj. Mi'raj ni Nabi kata diperbuat daripada emas dan perak. Sebelahnya emas, sebelahnya perak.
Macam mana bentuk dia kita tak tahulah. Asal makna Mi'raj tu tangga. Tapi takkan macam tangga TMB tu pun. Kan? Mesti satu kenderaan yang canggih, yang laju sampai aras tu. Sedangkan antara satu langit ke satu langit, perjalanan ya, kenderaan perjalanan orang yang paling laju berjalannya 500 tahun perjalanan antara satu langit ke satu langit. Ini sampai ke aras 7 lapis langit, sampai ke Sidratul Muntaha pula lagi, sampai ke aras, naik Mi'raj. Ya, maka Mi'raj tu alat untuk naik dari Baitul Muqaddas ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Arshillah. Sampai di Arshillah, Nabi mengenal Allah, dilihat Allah dengan matanya dan tidak diketahui kafir. Jadilah dia orang yang arif billah, yang sangat arif, jadi tauhid zat, dan dapat melihat zat Allah dalam keadaan tidak ada cara, tidak ada kafir. Jadi Mi'raj itu untuk mengenal Allah, hikmah dia. Maka Nabi bila turun ke bumi, dia cerita ke umatnya, kita ni nak kenal Allah, tak ada Mi'raj tu. Apa Mi'raj kita? Solat. Inna salata mi'rajul mu'minin ila ma'rifati rabbil alamin. Solat itu ialah Mi'raj orang beriman untuk mengenal Tuhan yang memerintah sekalian anda. Siapa tak solat tak ada kenal Allah tak. Tapi solat yang bagaimana? Maka kita wajib bersedih di atas solat kita yang belum khusyuk, dan wajib pula bertaubat, minta ampun dengan Allah. Yang tu pun kita belum lagi selesai taubat yang itu. Maka jangan kita rasa seronok dah kita dah solat, jaga-jaga ya. Baik. Itu namanya orang yang ingat Allah dengan menjaga solat. Mudah-mudahan orang yang diberi hidayah jaga solat ini ya, ialah orang-orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Kita semua masih ada peluang ya. Kita nak jadi Nabi tak boleh, nak jadi Rasul tak boleh, jadi kekasih Allah masih boleh ya. Pintu Nabi sudah tertutup, pintu Rasul pun sudah tertutup. Pintu Nabi tak boleh usaha, pintu Rasul pun tak boleh usaha. Dia semata-mata pilihan Tuhan. Tapi pintu menjadi kekasih Allah itu boleh usaha, dan dia tidak tertutup hingga yaumil qiyamah ya. Manjada wajada, ada ke jalannya, ada jalan. Apa dia? Nabi kata 2, 3. Dan Nabi kata 2 perkara. Apa dia? Taraktu fikum amrayni hadha, telah aku tinggalkan pada kamu 2 perkara ni, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Quran dan hadis. Maka bila kita nak mengamalkan agama, mestilah ikut Quran dan ikut sunnah Nabi. Dan kena adalah cikgu dia, jangan dia pakai baca tengok Google dia, tak jadi. Jadi kalau sebut kata cikgu tadi, apa dia? Kita tak dapat, tidak kena belajar sampai mati. Nabi kata talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu tu dari buayan sampai ke yang lahat. Maka jangan sekali-kali kita tinggalkan majlis ilmu, apatah lagi di akhir zaman ni. Hadis yang saya baca dulu apa dia? Nabi kata kun aliman au muta'alliman. Siapa nak selamat di akhir zaman daripada tipu daya Dajjal, jadikan olehmu orang yang mengajar atau belajar. Kena jadi antara 2 orang tu. Kita tak mengajar, kita kena belajar. Saya pun kalau tak ada apa-apa kuliah, saya pergi belajar. Maklumlah ilmu tak ada, sembang yang pendek. Tak ada kuliah, saya pergi mengaji. Saya baca ni pun saya belajar ni, belajar bercakap. Tuanku saya pesan, dia kata hang besok kalaulah hang ni ditakdir Allah Ta'ala duduk depan orang bercakap, kena niat belajar, bukan mengajar. Belajar apa? Belajar bercakap. Ini belajar bercakap ni, bukan mengajar. Kalau salah tolong betul. Pasal apa?
kita orang-orang, kita bukan Nabi, kita bukan Rasul yang tak sunyi daripada salah dan silap. Bagi banyak bercakap, lagi banyak salah. Ya. Baik, habis. Pasal cepat bunyi. Betul je. Betul je. Yang nampak macam bulat je tu. Lagi 2 baris. Kita habiskan ya. Mana tadi? Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat selagi menyebut hamba akan 7 pasal bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Maknanya dalam ilmu tasawuf ni, perkara yang pertama yang wajib kita jaga ialah anggota yang 7. Yang kita sebut dulu iaitulah mata, telinga, lidah, tangan, perut, kemaluan dan kaki. InsyaAllah pada minggu yang akan datang kita sambung pada bicara anggota yang 7. Kitab Jawi ni dia 7 tawa jimha. Nanti kalau baca kitab Jawi tinggi sikit, tawa jimha tak punya 7 lah. Jadi tawajuh. Dia kena tengok apa dia kehendaki tu. Ni anggota 7, bukan anggota tawajuh. Tapi tawajuh itu asalnya daripada anggota yang 7 punyalah dulu. InsyaAllah kita sambung. Baik, kemudian katanya kitab yang pertama pada menyatakan anggota 7. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Ya. Tanda-tanda kita Allah terima kita punya taubat. Tanda-tanda Allah Ta'ala terima taubat kita. Baik. Tanda-tanda yang paling utama, Allah Ta'ala terima taubat kita, kita meninggalkan dan benci segala maksiat. Selagi tidak ada tanda-tanda kebencian kepada maksiat, teruskanlah bertaubat. Teruskan lapas dengan Allah rasa taubat tadi. Mudah-mudahan dia akan timbul. Jadi selagi tak timbul rasa benci kepada segala kemungkaran, jangan kata Tuhan tak terima taubat. Kita kata apa? Teruskan sampai timbul rasa benci. Ya, jangan kata Tuhan tak terima taubat, itu jahat. Tapi pada faktanya itu bermakna belum diterima. Nisbah adab dengan Allah, jangan kata. Jangan kata. Tapi nak kata apa? Mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Teruskan taubat tu sampai rasa benci kepada maksiat yang kita buat tadi. Antaranya solat kita tak pernah khusyuk. Jangan rasa lega dengan solat kita yang tak khusyuk tu. Kita kena rasa salah dengan Tuhan. Pasal apa? Dah 40 tahun aku solat, ya Allah, tak pernah khusyuk. Janganlah kau siksa aku, ya Allah, dengan dosa ini. Sebaliknya kau ampunlah aku, kurniakanlah kepadaku hidayah tauhidmu, jadikan aku ini orang yang khusyuk dalam solat. Allahumma ja'alni minal khashiin fi solati. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang khusyuk dalam solatku ini. Maknanya kita minta dengan Allah Ta'ala jangan untuk besar. Allahumma ja'alni khashian fi solati. Ya Allah, jadikanlah aku hal keadaan khusyuk dalam solatku. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Ya, baik. Apa ni? Taubat kita. Ya. Tanda-tanda. Itu tadi tuan yang tanya. Tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah, kita jadi benci kepada segala maksiat. Kerana takut azab. Tanda-tanda kita diterima taubat ialah kita jadi benci segala maksiat kerana takut azab Allah. Itu tanda kita diterima taubat. Selagi tak jadi perasaan benci itu, maka taubatlah sungguh-sungguh, minta tolong dengan Tuhan.
minta tolong Tuhan, ya Allah, jadikan aku orang yang benci segala maksiat dan tidak mengulangi segala maksiat, dan kekalkan aku rasa takut akan azab. Kena merayu macam mana kita duk merayu nak minta loan bank. Buat satu kertas kerja tak dapat, buat lagi. Merayu sungguh-sungguh dengan Allah. Ya, taubat ni kena merayu. Tak boleh kata ya Allah, aku taubat ya Allah. Tak boleh kata astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, begitu saja. Dia kena merayu. Kita sebut astagfirullahalazim 1000 kali, 2000 kali, itu wirid taubat. Wirid taubat lain. Taubat ni ialah merayu dengan Allah, minta Tuhan ampun dan dikurniakan hidayah jadi orang yang taib, iaitu orang yang kembali kepada mengenal Allah. Jadi tanda paling utama taubat kita tu diterima, kita jadi benci pada maksiat tu dan kita tak nak buat dah sebab takut azab Allah. Selagi tak ada, minta dengan Allah sampai jadi. Manjada wajada. Siapa berusaha dia dah dapat. Jangan rasa lega dengan solat yang tak khusyuk. Jangan rasa lega dalam keadaan yang dua ada. Tentang dunia tak apa, kita rasa lega. Cukuplah rezeki banyak ni. Tapi dalam banyak ibadat kena tamak. Jangan rasa cukup dengan ibadat yang dua ada. Ya, kena tamak. Fastabiqul khair. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima dan tolong doakan kawan kita. Dan kita minta doa dengan Allah, minta juga untuk isteri kita, suami kita, anak kita dan sekalian muslimin dan muslimat. Allah Ta'ala suka dengar hamba yang merayu kepadanya, bukan untuk dia saja, tapi untuk umat. Ya, dalam hadis Tirmizi, Nabi menyebut ummati. Dia risaukan umat dia. Jadi kita pun kena jalan betul lah. Jangan kita ada bahasa kita selamatkan dia. Allahu a'lam. Ada tu kertas soalan tu lambat. Itu belakang. Itu surat saman JPD. Beza antara Mi'raj dan Burak. Baik, apa beza Mi'raj dengan Burak? Burak ini satu binatang hidup yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Gunanya Nabi menunggang Burak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Burak ini bentuknya seperti kuda, warna putih silver, putih keperakan, putih beri. Ya. Lajunya sejauh mata memandang. Kita pandang tu dia dah hilang. Lajunya Burak itu. Ya. Bentuknya seperti kuda, kecil sedikit daripada kuda, besar sikit daripada himar, daripada keledai. Itu kata Nabi dalam hadis. Ya. Jadi Burak itu kuda lah, kuda putih, binatang hidup. Mi'raj ni apa pula? Mi'raj ni dia bukan binatang, dia satu kenderaan yang turun daripada langit, yang Allah jadikan dia daripada emas dan perak. Maka kenderaan inilah yang Nabi naik ke Arash daripada Baitul Muqaddas, melintasi 7 lapis langit, Sidratul Muntaha, sampailah ke Arshillah. Itu dah beza dia. Maka Mi'raj ni lebih laju daripada Burak. Dia lebih laju daripada Burak. Kalau Burak itu sejauh mata memandang, tengok dia dah hilang. Kalau Mi'raj ni lagu mana agak-agak. Itulah lajunya Mi'raj ni. Wallahu a'lam. Ada soalan dia tak? Baik, kita berhenti, insyaAllah sambung. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.